Hai semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat petang tuan-tuan dan puan-puan semua. Saudara-saudara, tuan-tuan dan puan-puan. Satu lagi isu yang masih menjadi pertanyaan ramai. Sebelum ini, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim yang kita lihat banyak penyokongnya, banyak yang mahu Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk mengangkat sumpah sebagai Perdana Menteri. Setelah keputusan pilihan raya umum ke-15 yang lalu telah rasmi dikeluarkan dan pada akhirnya sama ada PH dan juga PN tidak mempunyai kerusi yang cukup untuk membentuk kerajaan. Dan kita juga dapat melihat banyak gabungan parti, banyak parti yang telah menyatakan sokongan kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Seperti yang kita tahu, isu sebelum ini di mana Parti Muda yang dipimpin oleh Syed Saddiq akhirnya membuat satu ulasan baru, satu kejutan baru, di mana untuk persediaan jentera pilihan raya negeri untuk PRN pada tahun ini, akhirnya kita masih menantikan apa status muda, parti muda di dalam kerajaan Pakatan Harapan dan BN ini pada hari ini. Adakah muda memang tidak akan menyertai PH ataupun PH memang akan menolak parti muda? Seperti yang kita tahu, muda memang mempunyai hasrat untuk menyertai PH. Berkaitan dengan PRN, muda masih menunggu jawapan PH. Artikel dari Malaysia Kini. Tuan-tuan semua, sebelum saya meneruskan ulasan isu panas ini, saya meminta jasa baik Anda untuk bantu channel ini. Dan juga boleh tekan like dan dipersilakan share dan subscribe. Saudara-saudara, adakah muda? Persoalan yang pertama, adakah muda yang berhasrat mahu menyertai PH? Adakah PH akan menolak muda? Dan akhirnya muda menyertai PN? Ataupun mungkin Syed Saddiq akan membawa satu blok muda menyokong PN? Itu menjadi persoalannya. Melalui artikel ini, Parti Ikatan Demokratik Malaysia ataupun MUDA menjelaskan parti itu hanya perlu menyelesaikan isu penyertaannya bersama PH sebelum membicarakan soal agihan kerusi bagi pilihan raya negeri PRN. Presidennya Syed Saddiq Syed Abdul Rahman berkata, sehingga kini MUDA tidak dipanggil untuk terbabit dalam soal agihan kerusi pilihan raya. Isu asasnya adalah penyertaan muda dalam Pakatan Harapan yang telah kita hantar sejak suku keempat tahun lepas, lama sebelum pilihan raya umum ke-15. Isu itu perlu diselesaikan dahulu kerana muda telah memaklumkan niat kita dan apabila isu diselesaikan, lebih mudah rundingan dengan PH kerana kita sudah berada dalam gabungan itu. Jadi mengenai perancangan PRN Selangor, Parti Muda memang telah adakan perbincangan. Tapi kita nak berikan ruang kepada kepimpinan PH dan Majlis Presiden untuk respon supaya kita dapat buat keputusan yang baik secara bersama untuk menjaga keharmonian kerajaan perpaduan menurut Syed Saddiq. Syed Saddiq ditemui selepas sesi diskusi santai AUKU, apakah pengakhirannya di Universiti Kebangsaan Malaysia UKM. Turut serta sebagai ahli panel Exco, Pemuda PAS, Nazrul Nazir, dan aktivis politik Farhan Khairuddin. Jadi saudara-saudara, adakah dengan ini, di mana PH yang belum memberikan respon berkenaan dengan penyertaan hasrat muda untuk menyertai PH. Adakah PH memang tidak akan menerima muda? Dan pada akhirnya muda pun mungkin akan berubah fikiran setelah sehingga hari ini belum terima jawapan. Jadi ini akan membangkitkan banyak lagi persoalan. Namun semuanya kita akan ketahui selepas ini. Jadi tuan-tuan dan puan semua, apa komen Anda? Teruskan bersama di dalam channel ini. Jangan lupa tekan butang like, share, dan subscribe.
Hai semua, salam sejahtera Malaysia, tuan-tuan dan mama semua. Kembali lagi di dalam satu lagi isu yang sangat mengejutkan. Bagi saya ini satu lagi keputusan mahkamah yang pasti menggemparkan seluruh kepimpinan UMNO Barisan Nasional dan juga kepimpinan Bersatu Perikatan Nasional. Kenapa saya kata kedua-dua parti ini, gabungan parti ini akan digemparkan? Disebabkan dua nama pemimpin mereka yang dikaitkan dengan satu keputusan mahkamah hari ini yang amat-amat mengejutkan, yaitu Zahid Hamidi dan juga Muhyiddin Yassin. Oke, saudara-saudara, bagi Anda yang pertama kali di dalam channel ini, Anda boleh tekan butang like, share, dan subscribe untuk info-info yang banyak, info yang panas tentang politik di Malaysia dan isu semasa. Tonton semua dari Malaysia Kini, satu artikel bicara penuh saman Zahid terhadap Muhyiddin Oktober ini. Perbicaraan penuh saman timbalan Perdana Menteri Ahmad Zahid Hamidi terhadap bekas Perdana Menteri Muhyiddin Yassin akan berlangsung pada Oktober ini selama 10 hari. Peguam Zahid mengesahkan kepada Malaysia Kini bahawa perbicaraan di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur itu akan berlangsung dari 16 hingga 20 Oktober serta 23 hingga 27 Oktober. Prosiding akan dikendalikan oleh Hakim Rohana Ali Yusof. Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur pada 8 Ogos tahun lepas memutuskan bahawa isu-isu dalam saman fitnah Zahid lebih baik ditangani semasa perbicaraan penuh tindakan sivil itu. Zahid mendakwa Muhyiddin dengan niat jahat memfitnahnya dalam acara Perikatan Nasional di Mersing pada 16 Februari menjelang PRN Johor ke-15. Zahid mendakwa Muhyiddin dengan niat jahat memfitnahnya dalam acara Zahid berkata kenyataan fitnah tersebut membawa maksud dia menggunakan jalan pintas untuk menyelesai dan menangguhkan perbicaraan kes jenayah dan meminta pertolongan Muhyiddin untuk mencampuri perbicaraan kes, sistem kehakiman serta mengarahkan pembubaran Dewan Undangan Negeri Johor. Dia antaranya menuntut ganti rugi ganti rugi teruk dan teladan faedah serta perintah mengarahkan defendant menerbitkan permohonan maaf tanpa syarat secara bertulis di surat khabar yang akan ditentukan oleh plaintiff. Jadi tuan-tuan semua, ini adalah bagi saya ini adalah satu keputusan mahkamah yang pasti menggemparkan seluruh Perikatan Nasional, di mana ia melibatkan pengurusi Perikatan Nasional yaitu Presiden Bersatu sendiri, Tan Sri Muhyiddin Yassin. Dan juga nama Zahid Hamidi juga. Mana dalam satu artikel bicara penuh saman Zahid terhadap Muhyiddin Oktober ini. Perbicaraan penuh saman timbalan Perdana Menteri Ahmad Zahid Hamidi terhadap bekas PM tersebut akan berlangsung selama 10 hari pada bulan Oktober ini. Mahkamah Tinggi KL pada 8 Ogos tahun lepas memutuskan bahawa isu-isu dalam saman fitnah Zahid lebih baik ditangani semasa perbicaraan penuh tindakan sivil itu. Zahid mendakwa Muhyiddin dengan niat jahat memfitnahnya dalam acara PN di Mersing pada 16 Februari. Zahid berkata, kenyataan fitnah tersebut membawa maksud dia menggunakan jalan pintas untuk menyelesaikan dan menangguhkan perbicaraan kes jenayah dan meminta pertolongan Muhyiddin untuk mencampuri perbicaraan kes sistem kehakiman serta mengarahkan pembubaran Dewan Undangan Negeri Johor. Bagi saya ini satu lagi kejutan besar untuk Muhyiddin atau Muhyiddin Yassin. Menurut Anda, tuan-tuan semua, apa komen Anda berkaitan dengan isu ini? Teruskan bersama di dalam channel ini untuk info padu, info hangat. Jangan lupa tekan butang like, share, dan subscribe.